ibadat macam-macam, tetapi umat Islam diwajibkan ya untuk mengetahui perkembangan, memahami perkembangan dan turut ingin tahu dan terlibat di dalam perkembangan yang berlaku di dunia, baik melibatkan Islam ataupun bukan Islam. Hujah saya adalah kita merujuk kepada surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum adalah surah yang ke-30, bicara soal pertembungan kuasa besar dunia. Ya. Dalam pertembungan itu mula-mula Rom menang melawan Parsi, kemudian kalah, kemudian menang balik. Ya. Cuba kita baca the essence of surah Ar-Rum. Ini memberi indikasi dalam surah yang ke-30 umat Islam kena tahu tentang apa yang berlaku. Ya, wajib tahu. Jadi bila Rom menang, Rasulullah dan para sahabat bergembira menyambut kemenangan tentera Rom mengalahkan kerajaan Parsi, kerana tentera Rom ni ahli kitab. Orang Parsi ini adalah penyembah api. Ya. Kemudian bila Parsi menang, bergembira orang-orang kafir Quraisy bergembira, dan Rasulullah dan para sahabat berduka cita sebab kalah ahli kitab. Ya. Kemudian akhirnya menang balik tentera Rom, dan bergembira Rasulullah dan para sahabat. Ini menggambarkan bahawa perkembangan dunia ini umat Islam kena tahu. Ya, sebab umat Islam itu memang dijadikan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan kamu ini di muka bumi sebagai seorang khalifah. Ya. Jadi ini dua kuasa inilah akan menjadi halangan kita untuk menjadi khalifah pada hari ini. Iaitu Rom menggambarkan dunia barat, Farsi menggambarkan Syiah Iran yang ada pada hari ini. Itu yang diberi isyarat oleh Al-Quran tentang dua kuasa besar yang akan menjadi cabaran kita untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, untuk menjadi kuasa besar dunia. Cabaran tentang dua buah kuasa, satu di barat, satu di timur, yang diwakili oleh kelompok Syiah ataupun Iran. Dua. Dan ini juga lah realiti yang kita berlaku pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, atas dasar itu hari ini kita bicara agak kelainan sikit, kita bicara soal dunia. Ya, sebab saya berulang-alik ke Istanbul, pejabat saya di sana, dan saya dapat merasai perkembangan dunia di situ. Oleh kerana ribuan pelarian Syria, pelarian Ikhwan Muslimin, dan pelarian-pelarian politik di seluruh dunia berada di Turki pada hari ini, dan mendapat berita-berita tentang apa yang berlaku di Syria dengan IS-nya, perkembangan apa yang berlaku di Mesir dan segala macam. Di situ tempat berita-berita tentang perkembangan dunia yang sedang berlaku, yang saya dalam masa beberapa minit ini akan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan di atas kesempatan saya datang ke Kuantan untuk membuka sebuah sekolah untuk masyarakat Rohingya di sini, iaitu Rohingya Education Center, yang insya-Allah kita akan cuba membantu masyarakat yang paling teruk di dunia ini kerana tidak punya status kenegaraan. Dia bukan rakyat Malaysia, dia bukan rakyat Bangladesh, dia juga bukan rakyat Burma. Tak ada negara. Jadi insya-Allah kita akan usaha untuk buka sekolah di sini, dan mudah-mudahan bila dah buka sekolah, keraplah tuan-tuan dan puan-puan akan bertemu dengan saya di sini insya-Allah. Dalam menghadapi suasana yang ada ini, kita kena akui, ya, kita kena ada satu optimism, ya. Bagaimana yang ditunjukkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baginda dikejar oleh kafir Quraisy, dan salah seorang daripada kepala
kabilah diberi upah, diberi janji untuk diberikan 100 ekor unta seandainya kamu dapat menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dapat menangkap atau membunuhnya. Maka Suraqah bin Malik, ya, dengan semangat berkobar-kobar untuk mendapatkan 100 ekor unta ini, ya, mencari jalan, merisik, membuat kajian dan akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan Sayyidina Abi Bakar sedang dalam perjalanan rahsia untuk pergi ke Madinah. Beliau 3 kali hampir berjaya untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali, ya, kudanya itu ditelan di padang pasir. Sehingga kan akhirnya dia yakin tidak ada kuasa yang lebih besar, mesti ada kuasa yang besar yang menyelamatkan baginda Rasulullah SAW. Ya. Dan akhirnya dia menganut agama Islam. Dan apa janji Ar-Rasul SAW kepada beliau? Bahawa mahkota Parsi ini akan menjadi milik kamu, ya Suraqah bin Malik. Ya. Ketika Rasulullah, ya, dalam urusan masih lagi untuk berhijrah, ya, ketika dalam proses hijrah belum mempunyai kekuatan politik, belum mempunyai kekuatan kenegaraan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan satu optimisme bahawa mahkota Raja Parsi ini akan menjadi milik kamu, ya Suraqah bin Malik. Tak ada kuasa apa-apa macam sekarang. Kita dalam keadaan lemah, hari-hari dibunuh, hari-hari disembelih, diperlakukan sewenang-wenangnya oleh Barat pada hari ini dan juga Syiah pada hari terhadap umat Islam. Sewenang-wenangnya, suka hati mereka saja, dan kita tidak boleh berbuat apa-apa. Tak mampu untuk melakukan sesuatu. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu optimisme bahawa kuasa besar dunia ini yang berkuasa di Farsi ini, di Parsi ini akan jatuh dan mahkotanya akan milik kamu, Suraqah bin Malik. Sedangkan Rasulullah SAW belum ada apa-apa lagi. Sedangkan Rasulullah SAW tidak ada kekuasaan politik, tetapi telah ditanamkan satu optimisme oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kuasa besar dunia ini akan jatuh di tangan kamu. Tadi surah Ar-Rum bicara soal Rom dan Parsi. Parsi akan jatuh, kata Rasulullah SAW. Ya, ini memberikan satu optimisme kepada kita. Kemudian dalam perang Khandaq, ya, dalam perang Khandaq, sekali lagi Rasulullah memberikan suatu, Allah SWT telah mengilhamkan kepada Ar-Rasulullah SAW tentang suatu masa depan, satu optimisme perjuangan. Ya. Dia mengatakan bahawa la tuftahanal Konstantiniyah falanimal amiru amiruha walanimal jaisu zalikal jais. Bahawa kamu akan membuka kota Konstantinopel, yang akan membukanya adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera. Ya. Kuasa besar dunia yang sedang bertembung pada waktu itu adalah dua, Parsi dan juga Rom. Rom yang berada di Konstantinopel, Istanbul pada hari ini. Ya. Rasul mengatakan bahawa kamu akan membuka kota Konstantinopel, kamu akan membuka kota, maknanya kamu akan menguasai kuasa besar dunia ini yang tak terbayang di kita pada waktu itu. Kekuatan yang masih lemah sedang diserang oleh kafir Quraisy dan para munafikin ketika dalam perang Khandaq. Ketika itu Allah SWT memberi mesej, kamu jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa akan rahmat Allah SWT. Ini memberikan satu optimisme kepada kita. Ya. 800 tahun kemudian, khususnya lebih tepat 857 Hijrah, jatuhlah kota Konstantinopel bersamaan dengan 1453 Masihi. 857 Hijrah bersama dengan 1453 Masihi, jatuh kota Konstantinopel. Lebih kurang 800 tahun kemudian, hadis itu dibenarkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. 800 tahun kemudian,
Surakah bin Malik jatuh kota kerajaan Parsi 22 tahun kemudian, ketika Umar Al-Khattab mengalahkan tentera Parsi dan melihat timbunan harta yang begitu banyak, bertimbun-timbun harta kerajaan Parsi ketika itu, maka Sayyidina Umar melihat mahkota yang sangat besar dan ingat Sayyidina Umar tentang hadis tersebut. Maka ya Surakah bin Malik, 22 tahun kemudian, ya Surakah bin Malik, hadis hari ini kita telah membenarkan hadis Nabi bahawa mahkota Surakah, mahkota Raja Parsi milik kamu. Inilah kamulah pemilik sebenarnya, sebagaimana diungkapkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. 22 tahun kemudian Parsi jatuh, 800 tahun kemudian jatuh kota Konstantinopel. Jatuh tetap jatuh. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan tinggi dan tidak ada mengatasinya. Ini suatu yang akan berlaku, cuma masa bila ianya akan berlaku bergantung tentang kualiti kita yang ada pada hari ini. Kalau kualiti kita berbicara bagaimana para ulama ketika sebelum penjatuhan Baghdad, ulama-ulama bicara soal darah nyamuk, ulama-ulama bicara perkara-perkara yang remeh-temeh, tak lama lepas tu Mongol datang menyembelih semua ulama-ulama, semua umat Islam pada hari itu tanpa kesihan, sebab mereka tidak bincang soal peranan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Mereka hanya bicara soal yang remeh-temeh, mereka bicara soal perkara-perkara yang tak relevan, yang tidak memberi impak kepada dunia Islam. Mereka bicara soal-soal yang seperti darah nyamuk, seperti usik anjing boleh tak boleh, ya, hal-hal yang sebenarnya bukanlah perkara yang boleh menjadi satu isu besar dalam masyarakat kita bahawa itu, dan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ulama-ulama kita sampai ke kualiti yang remeh-remeh begitu, maka tunggulah kehancuran yang akan datang, akan digantikan dengan bangsa yang lain untuk menyelamatkan, membawa bendera Islam itu. Ya. Jadi berdasarkan ini kita harus optimis, sekalian. Kita harus yakin bahawa Islam itu akan bangkit. Kita harus bersama-sama dengan arus kebangkitan Islam ini. Kita kena tahu apa yang berlaku, jangan kita tertipu dengan apa yang berlaku. Karena itulah apabila kejatuhan Khilafah Utsmaniyah pada 1924, ya, perkara yang pertama yang mereka lakukan iaitu, ya, merencanakan menyuntik 3 penyakit kepada umat Islam ini. Ya. Selagi 3 penyakit ini tak kita atasi segera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan sentiasa berada dalam keadaan sakit. Iaitu penyakit yang dirancang ke batang tubuh umat ini supaya umat ini sentiasa menderita, supaya umat ini sentiasa berada dalam keadaan lemah, supaya umat Islam ini berada dalam keadaan porak-poranda. 3 penyakit tersebut, yang pertama iaitu kejahilan yang dirancang. Umat Islam ini mesti dibodohkan, diputuskan generasi muda umat Islam. Yang pertama, target kita adalah generasi muda. Apabila jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, perkara penyakit yang pertama yang ditanam iaitu kejahilan yang dirancang. Kejahilan yang dirancang bermakna memutuskan anak-anak muda daripada sumber wahyu, supaya mereka buta Al-Quran dengan menukar tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Ini perkara yang pertama. Apabila generasi muda buta tulisan Jawi, bermakna mereka akan terputus daripada sumber wahyu. Al-Quran harus dihapuskan daripada dada generasi muda dengan menukarkan tulisan Jawi tersebut. Itu perkara yang pertama. Apabila umat Islam berada dalam keadaan begitu, kita berada dalam keadaan yang bermasalah. Negara Turki, negara Malaysia, negara Indonesia antara yang menderita dengan penyakit tersebut, kerana kita juga menurut dasar tersebut dengan menukar tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Indonesia juga begitu juga, dia menukar tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Kalau kita baca sejarah umat Islam sebelum kedatangan penjajah, kesemua manuskrip, tulisan-tulisan, buku rujukan, kesemua dalam tulisan Jawi.
Tak percaya tuan-tuan pergilah ke universiti, ke archive-archive di London, di Belanda dan sebagainya. Saya dah pergi. Saya dah lihat manuskrip setengah daripada Dewan ni penuh dengan manuskrip yang dirompak daripada alam Melayu. Semua dalam tulisan Jawi. Ya. Tulisan Jawi lama yang saya pun tak boleh nak baca. Ya. Sebab tulisan Jawi lama bahasa yang lama. Susah untuk kita faham. Jadi generasi muda diusahakan diputuskan daripada sumber wahyu. Dan yang kedua, generasi muda dibutakan tentang sejarah kehebatan Islam. Itu sebab sejarah-sejarah kita, manuskrip-manuskrip kita dirompak dan dibawa ke barat, dan mereka kaji dan mereka kemukakan sejarah baru mengikut versi mereka bahawa orang Islam ini sebenarnya lemah. Yang kuat sebenarnya adalah tamadun barat. Kamu kena belajar daripada barat. Yang penting adalah orang-orang barat, segala keagungannya, sedangkan sejarah sebenarnya pencapaian-pencapaian Islam itu mereka ketepikan. Mereka nafikan sumbangan Islam kepada pembangunan tamadun dunia. Jadi kejahilan yang dirancang. Akhirnya lahirlah anak-anak muda yang tak tahu sejarah, yang buta sejarah. Seandainya Melaka itu sebuah negeri yang kecil, mana mungkin Maharaja Cina menghantar putrinya untuk dikahwinkan dengan Raja Melaka. Kalau kerajaan Melaka itu tak sehebat kerajaan Cina, mana mungkin Maharaja Cina menghantar anak perempuan dia kahwin dengan Raja Melaka, tuan-tuan. Tapi sejarah Melaka apa yang kita tahu pada hari ini? Apa yang ditampilkan oleh apabila kita ke Melaka pada hari ini? Ikon-ikon apa yang dipopularkan oleh Melaka menggambarkan kehebatan kerajaan Melaka? Tidak ada tentang kehebatan Islam, tetapi kehebatan penjajah terhadap negara kita. Ini menggambarkan. Jadi kita sudah buta sejarah. Dibutakan dengan Al-Quran, dibutakan dengan sejarah. Kemudian yang kedua, kemiskinan yang dirancang. Supaya umat Islam ini dimiskinkan. Apakah sebelum British orang Melayu tak reti berniaga? Apakah kita bukan seorang peniaga yang global sebelum kedatangan British? Tapi apabila kedatangan British, diimport bangsa asing ke negara kita untuk melaksanakan ekonomi dan dimatikan penguasaan ekonomi masyarakat tempatan, dan akhirnya kita derita pada hari ini. Pernah kita kaji macam mana perdagangan di Melaka yang mana lebih daripada 70 bahasa dipergunakan, kota dagang yang sangat besar. Orang Melayu boleh berniaga dengan begitu hebat, menjadi pedagang global. Tetapi selepas kedatangan penjajah, kita sudah menjadi, dan orang lain yang dibawa daripada luar yang menguasai ekonomi kita. Kemiskinan yang dirancang, dan kita dimiskinkan pada hari ini. Sampai sekarang kita miskin. Pergi ke semua bandar-bandar, yang kecil, yang besar, di hulu, di kampung dan segala macam. Kalau sebut bandar saja, masih lagi tidak berubah tentang penguasaan ekonomi. Tak berubah, masih sama, walaupun kuasa di tangan kita. Ya. Jadi kemiskinan yang dirancang. Kota Melaka dikesampingkan dan dibangkitkan kota Singapura dan juga kota Pulau Pinang. Melaka akhirnya dimatikan secara terancang. Akhirnya Melaka mati, pupus, dan tidak berperanan lagi sebagai suatu port yang sangat terkenal, sehingga kan pedagang-pedagang antarabangsa datang untuk berdagang di kota Melaka. Sekarang ni orang tak pergi Melaka, orang pergi ke tempat-tempat yang lain. Ya, kemiskinan yang dirancang, ini penyakit yang kita deritai. Dan yang ketiga, ya, perpecahan yang dirancang. Perkara yang pertama yang mereka lakukan itu memecahkan dunia Islam ini kepada konsep negara bangsa. Pecah. Kita tidak mengenali umat Islam sebagai umat Islam dahulu. Kita mengenali umat Islam ni dengan negara yang diwakilinya. Negara itu penting, sehingga kan masalah negara itu menyebabkan semangat Islam itu, innamal mu'minuna ihwah. Ya, maknanya kita ini adalah orang mukmin, itu adalah bersaudara. Perasaan persaudaraan Islam itu letak nombor 2, yang nombor 1 negara mana? Contoh Malaysia dan juga Indonesia. Malaysia dan Indonesia, mana ada Malaysia dan Indonesia sebelum penjajahan? Semuanya alam Melayu. Orang Bugis datang daripada Makassar, orang Jawa datang daripada tanah Jawa, orang Minang daripada Padang datang, bertukar-tukar.
dengan kita ni adalah bangsa pelayar, bangsa pelaut. Kita boleh cross Selat Melaka dengan mudah daripada Makassar boleh sampai ke sini, ya, untuk menubuhkan kerajaan dan segala macam. Ini menggambarkan. Tetapi apabila penjajahan datang, diperkenalkan konsep negara bangsa, kamu orang Malaysia, kamu orang Indonesia. Akhirnya kita bergaduh tentang perkara yang remeh-temeh. Ya. Di Parlimen Indonesia ada seorang anggota parlimen yang buta sejarah mengatakan bahawa orang Malaysia ini telah mencuri kesenian batik kita. Batik itu milik Indonesia. Dan orang Malaysia ini juga mencuri lagi kesenian kita. Lagu Rasa Sayang itu adalah milik Indonesia, bukan milik Malaysia. Jadi sepatutnya Malaysia itu nama yang sebetulnya adalah Malaysia. Ya. Ya. Pencuri. Ini anak muda anggota DPR, anggota parlimen yang buta sejarah. Sedangkan soal batik itu adalah milik alam Melayu. Lagu-lagu, kesenian dan segala macam itu adalah menggambarkan kesatuan kita. Mengapa ditimbulkan isu ini? Kerana dia sudah buta sejarah. Dan kerana Malaysia dan Indonesia, kita sudah bergaduh tentang perkara yang remeh-temeh. Sehingga kan ada orang Malaysia, orang Jawa daripada Malaysia pergi ke Jakarta, tak mengaku Jawa. Saya bangsa Jamal. Ya, Jamal apa pak? Ya, Jawa Malaysia. Ada bangsa baru punya. Oh, kok ada bangsa baru ni pak? Ya, Jawa Malaysia. Dia nak sebut Malaysia juga. Jawa, makan tempe. Ya, tak ada orang Jawa tak makan tempe. Ya. Jadi ini isu kita. Kita dipecahkan dengan satu konsep negara bangsa. Ya. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini perpecahan yang dirancang. Selepas September 11, 2001, proses memecahkan lagi, mencipta sempadan baru sedang dibuat. Pecahkan lagi umat Islam ini kepada beberapa negara bangsa. Sebaik saja berlaku September 11, negara yang pertama diserang iaitu negara Afghanistan. Dan sekarang ini Presiden Afghanistan itu diberikan kepada orang Syiah. Perang pula lah Syiah dengan Sunninya, dengan Hazaranya, dengan diciptakan beberapa wilayah-wilayah yang belum lagi diisytiharkan, tapi masing-masing dah beroperasi mengikut bangsa masing-masing di Afghanistan. Di Iraq dah pecah tiga. Satu Sunni, satu Syiah, satu Kurdistan. Pecah tiga. Cuma sempadan belum lagi dicipta. Sudan dah berjaya. Dipecah menjadi Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Selatan yang banyak minyak diberikan kepada Kristian, yang sikit minyak diberikan kepada orang Islam. Dah pecah. Proses pemecahan makin kecil sedang berlaku di dunia Islam pada hari ini. Ya. Kemudian di peringkat negara sudah dipecahkan, kemudian di kalangan masyarakat dipecahkan menjadi 4 golongan. Dan 4 golongan itu diadu dombakan. Ya, apa dah 4 golongan tersebut diberikan label-label kepada masyarakat kita kepada 4 golongan. Satu, kelompok sekularis yang mendukung faham kita, yang perlu kita dukung 100%. Ya, kelompok inilah yang walaupun dia kuat agama, tetapi kita berikan kekuasaan kepada mereka kerana mereka percaya dengan falsafah kita. Ya. Satu kelompok. Kelompok lain, kelompok modernis. Dia nakkan Islam tapi dia nak juga moden. Jadi dia, kelompok ini juga boleh kita bantu kalau dia pro kita akan jatuhkan dia kalau dia mulai menentang kita. Ya. Kelompok yang disebut, ya, satu sekularis, satu sebagai modernis. Satu lagi kelompok tradisionalis. Ini kelompok yang duduk di pondok-pondok. Kelompok-kelompok sufi. Ada satu kelompok lagi yang perlu juga kita akan dokong dia selagi dia hanya mementingkan soal ibadat dan juga dia dengan Tuhan saja. Dia tak nak tahu tentang apa yang berlaku di dunia. Okey, kita orang ni okey, kita akan sokong dia. Asalkan dia jangan campur dalam hal-hal kekhalifahan, kenegaraan, perkembangan nak merubah dunia, dia tak peduli. Asalkan itu kelompok ini, kita akan dokong dia. Dia nak bicara soal dalaman semata-mata. Ya. Dan satu lagi kelompok
kelompok fundamentalis. Kelompok fundamentalis yang nak merubah dunia dengan semangat Islam. Kelompok ini harus kita musuhi. Kita tak akan bagi can. Kita bagi can kejap, kalau dia melampau, kita akan buru mereka dan kita akan bunuh sampai bila-bila. Akhirnya 4 kelompok ini akan diadu dombakan. Pertamanya kelompok tradisionalis dengan kelompok fundamentalis. Ini kita gabungkan, kita gaduhkan mereka tentang perkara-perkara. Ya, perkara-perkara yang menyebabkan umat akan berpecah. Ya. Kemudian digaduhkan pula dengan kelompok sekularis dengan modernis dengan konsep-konsep yang lain. Akhirnya ini yang dikaji oleh think tank mereka yang berpusat di Amerika Syarikat, Rand Corporation. Biar mereka sibuk dengan masalah-masalah internal, akhirnya kita akan terus mengadu domba mereka. Ya. Selain daripada isu Syiah, ya, akan mereka peralatkan. Dalam perbualan saya dengan teman-teman di Turki, orang Turki mengatakan, Turki ini berada di tengah, kerajaan Utsmaniyah berada di tengah-tengah, ya. Di sebelah baratnya negara Eropah, di sebelah timurnya empire besar, empire Safawi, ya, Syiah, ya. Dia berada di tengah-tengah. Di barat adalah Kristian, di belakang dia adalah kerajaan Safawi, kerajaan Iran, ya, Syiah. Tiap kali kami menyerang barat, kerajaan Syiah akan menyerang kami di belakang. Kami kena patah balik. Tiap kali kami menyerang Iran, barat menyerang kami daripada belakang. Akhirnya 21 kali kami menyerang barat, 20 kali Syiah menyerang kami daripada belakang. Seolah macam ada persepakatan antara barat dengan Syiah ini untuk menghancurkan kerajaan Utsmaniyah. Ya. Itu yang berlaku. Tiap kali kami menyerang sana, dia akan menyerang dari belakang. Jadi bermakna tiap kali kami menyerang Iran pula, mereka akan menyerang daripada belakang. Inilah yang berlaku kerajaan Utsmaniyah dalam masa 21 kali dia berperang, 21 kali berperang dengan barat, 20 kali dia berperang dengan kerajaan Safawi. Juga Islam, tapi menganut faham Syiah. Ya. Jadi kerana itulah perpecahan yang dirancang ini akan terus dirancang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Selagi 3 penyakit ini, kejahilan yang dirancang, generasi muda harus kembali kepada Al-Quran. Generasi muda harus tahu sejarah, harus faham sejarah. Yang kedua, kita kena bina balik kekuatan ekonomi kita. Kita pernah hebat satu ketika dahulu, kita pedagang yang hebat satu masa dahulu. Kita kena berusaha untuk mengembalikan balik semangat dagang supaya ekonomi itu kembali ke tangan kita. Dan yang ketiga, soal kita kena menyelesaikan masalah negara bangsa ini dengan menanamkan semangat ummatik. Kita ini satu umat. Ya. Kalau di Turki, mereka mempopularkan semangat Bisbir ummatis. Kita ini satu umat. We are one nation. Dalam mana-mana badan anggota kita sakit, seluruh badan harus merasa sakit. Maka kita akan sama-sama membantu mereka. Ini yang dilakukan oleh kerajaan Turki pada hari ini. Apabila ahli parlimen sekular mengkritik kerajaan Erdogan kerana membelanjakan jutaan ringgit ataupun jutaan dolar untuk membangunkan pusat-pusat untuk pelarian daripada Syria yang jumlahnya sudah masuk ke 2 juta yang lari ke Turki. Dia bina bangunan, dia binakan kemah-kemah yang kualitinya tinggi. Perbelanjaan berjuta-juta. Anggota sekular mengatakan, saya mengkritik dasar ini kerana dasar ini menguntungkan orang luar. Apa faedahnya kita membantu para pelarian ini dengan kita membina kemah-kemah yang baik, yang mana ada sekolah, ada hospital, ada tempat tinggal yang agak memadai baiknya, dengan perbelanjaan begitu rupa, apa untungnya kepada kerajaan Turki? Kita kerugian. Ini puak-puak sekular.
Dia melihat soal duit. Duit keluar bagi dia, kehilangan kepada negara kita. Yang menariknya apa jawapannya Recep Tayyip Erdogan? Dia kata dengan menolong orang-orang susah ini, dengan menolong pelarian-pelarian Syria ini, maka Allah Ta'ala akan memberkati negara kita. Allah Ta'ala akan menjaga negara kita. Allah Ta'ala akan memperbaiki ekonomi kita. Allah Ta'ala akan memelihara kesatuan kita. Negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kena menolong orang-orang yang sedang memerlukan ini. Tanggungjawab menolong sesama Islam ini penting. Hadis Nabi, hadis Imam Nawawi, hadis yang ke-36 yang berkaitan dengan soal hal ehwal kebajikan. Wallahu fi auni ab makana abdu auni akhi. Ya, Allah Taala wallahi, ya, demi Allah, Allah akan menolong hambanya makana selagi mana hamba itu menolong saudaranya yang memerlukan. Ini hadis yang menjadi semangat kepada kerajaan Turki pada hari ini. Ya. Jadi menolong orang Syria bermakna syarat selagi mana kita menolong mereka dalam keadaan yang susah, selagi mana kita akan menolong mereka atas nama Allah, Allah Taala akan menolong kita. Apa lagi yang kita tuntut dalam dunia ini selain daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Turki sekarang alhamdulillah setakat ini masih boleh bertahan walaupun seluruh jentera barat termasuk Syiah sedang berusaha untuk menjahanamkan kerajaan Turki pada hari ini, tetapi Allah Ta'ala masih lagi memeliharanya sampai takdir Allah yang menentukan. Allah alam bisawab, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga dalam keadaan Somalia. Somalia digambarkan sebagai sebuah negara yang teruk, negara yang tidak boleh membangun perang antara satu sama lain. Erdogan datang dengan satu kapal terbang dengan menteri-menterinya pergi ke Mogadishu, kemudian mengarahkan supaya dipersaudarakan dua kementerian. Konsep persaudaraan Muhajir dan Ansar itu dilakukan oleh Erdogan di Somalia, yang mana Kementerian Pendidikan Turki dipersaudarakan dengan Kementerian Pendidikan Somalia. Kementerian Ekonomi Turki dengan Somalia dipersaudarakan. Dalam kabinet meeting, Erdogan akan tanya apa berlaku dalam kerajaan Turki, apa yang berlaku terhadap perkembangan pendidikan di Somalia. Dia tanya terus. Itu sebab Somalia sekarang ini sedang mulai berkembang dengan betul. Ini semangat yang mereka lakukan. Ketika dunia Islam dalam keadaan tak tahu nak buat apa-apa, 2 tahun yang sudah di Burma, umat Islam dibunuh begitu rupa, diarahkan. Erdogan mengantar istrinya dalam kapal terbang dengan NGO Islam untuk pergi terus ke Yangon untuk menghantar bantuan kemanusiaan. Daripada Turki datang ke Yangon menghantar bantuan kemanusiaan, memberi mesej bahawa berhentikan perbunuhan ini, bahawa ini adalah umat Islam, kamu sentuh umat Islam bermakna kamu juga menyentuh saya. Hantar isteri dia sendiri ke Yangon untuk menghantar bantuan kemanusiaan, untuk membantu masyarakat Rohingya di sana. Ya. Ini menggambarkan semangat ummatik yang ada. Jadi saya nampak selagi 3 penyakit ni tak kita uruskan. Pertama, umat Islam kena celik Al-Quran. Celik Al-Quran bermakna ini yang jawapan Imam Badi'uz Zaman Said Nursi ketika menjawab pendekatan yang memutuskan sumber wahyu Al-Quran, mengharamkan Al-Quran di dada anak-anak muda. Imam Badi'uz Zaman Said Nursi, Al-Quran ini harus dikembalikan ke dada anak-anak muda. Ya. Dan akhirnya Imam Badi'uz Zaman Said Nursi meninggal 54 tahun yang lalu ketika berumur 83 tahun. Sekarang ini benih-benih yang ditanam itu sudah mulai mekar, yang sedang mekar membawa mesej Islam ke negara Turki. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus mengembalikan semangat Al-Quran ke dalam diri anak-anak muda kita. Ya, itu yang penting. Kemudian soal ekonomi, kita tidak ada pilihan.
Kita kena bangkit, kita tak boleh bergantung ya dengan dunia. Sebab kerajaan Turki pada hari ini membuat keputusan bahawa kita selagi kita bergantung dengan teknologi ketenteraan barat, selagi itu kita tidak akan merdeka. Maka dia akan buat kapal terbang sendiri, drone sendiri, dia akan buat kapal selam sendiri. Walaupun sementara ni dia tak boleh nak putus daripada NATO. Ya, sebab kalau dia putus, mereka akan sepakat untuk menyerang serentak. Maka dia masih lagi ahli NATO. Masih lagi kadang-kadang dia mengizinkan menggunakan pengkalannya oleh NATO untuk kerja-kerja ketenteraan di peringkat Timur Tengah. Mereka tak berasa lakukan. Ya. Kita berhenti azan dulu, Ustaz. Tak? Terus ya? Terus. Ya. Jadi yang ketiga tadi adalah soal perpecahan yang dirancang. Semangat umat kita ini satu umat. Ya. Kita ini satu umat, harus kita usahakan bersungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, saya dah bicarakan tadi, ya, soal surah Ar-Rum bicara dua kuasa besar, Rum dan juga Parsi. Hadis Nabi ada dua hadis. Satu mengatakan Rum akan jatuh 22 tahun kemudian, Parsi akan jatuh 22 tahun kemudian jatuh. Roman yang berada di Konstantinopel akan jatuh 800 tahun kemudian jatuh. Ya. Jadi sekarang saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian tengok apa yang berlaku di dunia Islam pada hari ini. Ambil contoh di Syria. Ya. Daripada sumber-sumber teman-teman yang masuk kerap daripada Malaysia dan juga orang Turki, apa yang berlaku di Syria sama sebagaimana apa yang berlaku di Afghanistan. Formulanya sama saja. Barat akan menggunakan, ya, kelompok-kelompok Islam yang bersemangat tapi naif dan boleh diperalatkan untuk menjahanamkan kemenangan Islam. Ya. Dia akan menggunakan kelompok-kelompok Islam yang semangat tinggi tapi naif dan dan tak tahu diperalatkan, dan mereka gunakan untuk menghancurkan Islam. Ini yang berlaku ketika Mujahidin di Afghanistan berjaya mengalahkan Rusia. Walaupun mendapat dukungan daripada Amerika dan Saudi untuk beberapa ketika. Kemudian Mujahidin menang di Afghanistan. Tiba-tiba muncul satu kelompok baru, entah mana datangnya, nama pun tak pernah dengar sebelum ni, tiba-tiba nama Taliban naik. Dan Taliban kerjanya untuk membunuh para Mujahidin ini. Sampai pada hari ini. Tiba-tiba Taliban tu muncul, entah mana-mana datang dah. Ya, tiba-tiba menang sana menang sini dengan senjata yang canggih, tiba-tiba boleh menembak menggunakan senjata yang hebat, habis kalah Mujahidin. Taliban menguasai Afghanistan. Dan kemudian bila Taliban menguasai Afghanistan, kemudian mereka bila dah berjaya mengalahkan Mujahidin, Afghanistan diperintah oleh Taliban. Kemudian Afghanistan diserang, Taliban dibunuh dan dinaikkan pemimpin baru, Syiah yang merintah Afghanistan pada hari ini. Nampak dia punya game tu. Ya. Sama juga yang berlaku di Syria. Ya. Ketika Mujahidin Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah sudah sampai ke pagar pintu Damsyik, pada bila-bila masa Bashar akan jatuh, hancur. Ya. Kemudian tiba-tiba diizinkan tentera Hizbullah oleh Hasan Nasrallah datang daripada Lebanon datang untuk membantu. Iran diizinkan tenteranya datang untuk membantu Bashar. Kemudian kalah balik Sunni. Lawan balik, pertembungan berlaku supaya jangan menampakkan pertembungan antara Syiah dengan Sunni. Diciptakan satu kelompok yang kita tak pernah dengar. Tiba-tiba ISIS, Islamic State, tak mana-mana datangnya. Tiba-tiba dengan media sosial yang cukup efisien, sehingga anak-anak muda daripada dunia barat dapat mengikuti perkembangan tentang ISIS ini. Luar biasa. Dan menyebabkan ramai nak pergi berperang untuk mempertahankan, menegakkan negara Islam, konsep negara Islam. Tiba-tiba dengan media sosial yang sangat efisien, tiba-tiba ada yang pandai bawa kapal terbang menggunakan senjata yang paling hebat. Ya. Tiba-tiba 20 pick-up truck boleh mengalahkan satu batalion tentera, cabut lari batalion tentera, meninggal segala
mendengar saja ISIS, satu batalion tentera daripada tentera Iraq lari hanya dengan 20 pikat perak je, dengan pakai machine gun atas itu saja. Satu perkara-perkara yang tak logik yang berlaku sekalian. Dan inilah yang berlaku. Dan sekarang mereka menggunakan kapal terbang drone untuk membunuh kelompok-kelompok ISIS ini. Ya. Jadi inilah yang berlaku sekalian. Ya, jadi soal yang digambarkan soal Rom tadi, soal Barat dan juga soal Parsi ini akan berterusan, dan realiti yang berlaku sekarang pada hari ini juga yang berlaku. Itu juga yang berlaku di Yaman. Di Yaman itu seorang tokoh gerakan Islam yang hebat digelar sebagai seorang teroris nombor 1 dunia. Ya, yang menegakkan Universiti Al-Iman di Sana'a. Ya. Syekh Abdul Majid Zindani. Ya. Dialah yang menguasai politik Yaman. Kemudian Barat tak puas hati, bersekongkol dengan Syiah. Kemudian mereka menyerang dan menghancurkan Universiti Al-Iman. Dan sekarang ini Yaman jadi huru-hara oleh kerana Syekh Abdul Majid. Mereka nak bunuh Syekh Abdul Majid Zindani. Dan baru-baru ini mereka telah mengisytiharkan bahawa Syekh Yusuf Qaradawi, ya, Al-Sisi pengkhianat, ya, bangsa Mesir, telah memohon pertolongan Interpol untuk menangkap Syekh Yusuf Qaradawi, seorang ulama mutaakhir yang hebat pengetahuannya itu, untuk ditangkap kerana mencetuskan revolusi, menyebabkan berlaku pertumpahan darah. Inilah yang berlaku. Namun teman-teman sekalian, apakah kesan psikologi daripada ini semua? Saya fikir penggunaan nama-nama ini, ya, tidak ada makna kesan apa-apa kepada psikologi anak-anak muda. Yang pertama, dinamakan kelompok-kelompok yang berjuang untuk mempertahankan sebagai kelompok jihadis, dan diberi gambaran jihadis ini satu perkara yang sembelih orang, membunuh orang dan zalim, berjanggut panjang, kemudian zalim. Ini namanya kelompok jihadis. Bila sebut jihadis, secara otomatik kita pun takut nak sebut perkataan jihad. Akhirnya kita menafsirkan jihad itu kepada akhirnya jihad melawan nafsu. Betul, tetapi tafsirannya kepada kita yang penting tak apa, kita lawan nafsu je lah. Itulah yang paling besar. Kemukakan hadis. Akhirnya biarkanlah apa yang berlaku ni. Kita mudah-mudahan Allah Ta'ala akan hantar bantuan. Mudah-mudahan akan berlaku gempa bumi dan segala macam. Sikap pasif yang akan berlaku sebab masing-masing ruhul jihad dah tak ada dalam diri kita. Kita takut untuk menyebut soal jihad. Kita takut untuk bicara soal perjuangan. Kemudian perkataan Islamic State, negara Islam. Walaupun Al-Quran tak sebut negara Islam, tapi negara Islam itu memberi indikasi kepada kekhalifahan. Apa gunanya Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Bukankah Mekah Madinah itu akhirnya di Madinah itu Rasulullah SAW menegakkan sebuah sistem pemerintahan Islam? Maka digunakan perkataan Islamic State. Akhirnya usah bicara soal negara, kita bicara soal hati dan iman semata-mata. Pengertian iman semata-mata dalam konteks yang sangat sempit. Akhirnya jangan bincang soal negara. Sebab dalam Quran pun tak ada sebut negara Islam. Daulah Islamiah tak ada dalam Quran. Yang paling hampir adalah, ya, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, menyebut ciri-ciri sebuah negara Islam. Tapi sebut perkataan Islamic State tak ada. Jadi untuk itu lupakanlah perjuangan untuk menegakkan negara Islam. Kita bicara soal negara Islam bila kita bicara soal kekhalifahan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi pemimpin dunia. Selagi umat Islam tidak menjadi pemimpin dunia, selagi ini dunia Islam ini akan huru-hara. Ini disebut oleh Abul Hasan Al-Nadwi. Kerugian apa di dunia ini? Kesan daripada kelemahan ataupun ketidakmampuan dunia Islam untuk bangkit sebagai pemimpinnya. Hanya Islam saja yang bangkit. Yang memberi, yang dikatakan rahmatan lil alamin itu adalah negara Islam. Ya. Itulah yang berlaku, kesan psikologi yang berlaku pada hari ini. Jadi untuk itulah, namun demikian sekalian,
Sebagaimana yang saya ungkapkan di awal tadi, kita jangan bimbang. Ya. Ya, kita diminta untuk melakukan perkara yang termampu di kita. Kita jangan putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab di luar pikiran kita sekarang ini jumlah kadar orang menganut agama Islam di negara barat ni sudah tidak tertahan-tahan lagi dah. Jumlah masyarakat barat menganut agama Islam jumlahnya, kadarnya sangatlah tinggi, sehingga kan menakutkan negara-negara barat, sebab dalam masa kurang daripada 20 tahun akan ada mana-mana negara Perancis, negara Jerman, orang Islam akan mengatasi jumlah penduduk Katolik. Katolik dah kalah dengan Islam di barat sekarang ini. Kadar pertambahan orang menganut agama Katolik dengan Islam, Islam dah mengalahkan mereka. Dan yang menariknya, yang menganut agama Islam ini ada terdiri daripada penduduk-penduduk asal, bukan bukan orang luar, tetapi orang putih sendiri yang menganut agama Islam. Dan seandainya diizinkan masjid-masjid itu dijadikan gereja-gereja itu dijadikan masjid, saya fikir hampir semua gereja-gereja di barat itu akan menjadi masjid. Satu perkara yang luar biasa yang berlaku, yang mana di barat itu tidak ada kuasa ekonomi orang Islam. Tidak ada kuasa politik orang Islam di barat. Tidak ada kuasa apa-apa pun. Mereka hanya pekerja, mereka hanya rakyat biasa, mereka melakukan kerja-kerja dakwah. Ya, tetapi Allah Taala telah membuka hati masyarakat barat untuk menganut agama Islam dengan jumlah yang sangat banyak. Ini menakutkan mereka. Di Perancis mereka cukup takut. Di Jerman mereka cukup takut. Dan yang menariknya, berjuta-juta rakyat mereka itu adalah bangsa Turki. Turki di Perancis, Turki di Jerman, Turki di UK, Turki di Amerika Syarikat, Turki yang berada di Australia. Ramai. Dan baru ini Recep Tayyip Erdogan mengarahkan, meminta supaya bangsa Turki kembalilah ke negara kamu. Kita nak mengembalikan maruah umat Islam. Kami perlukan kamu. Maka profesor-profesor Turki daripada Harvard balik. Profesor-profesor Turki daripada UK, Oxford balik. Profesor-profesor Turki daripada Jerman, semua pakat balik belakang nak membangunkan Turki. Dan dalam masa 10 tahun Erdogan telah mengarahkan supaya di tiap-tiap bandar mesti ada universiti. Sekarang sudah ada pertambahan 99 universiti baru di Turki pada hari ini. Dan pensyarah-pensyarahnya top gun, bukan calang-calang orang. Pensyarah-pensyarah yang hebat-hebat ni dah balik-balik dah. Ya. Dan bayangkan, mereka punya semangat yang baru dan mereka punya suatu wawasan ummatik yang sangat hebat. Ya. Bermakna kalau belajar di Turki pada hari ini, kita dapat barat punya ilmu dibawa oleh profesor yang pandai-pandai itu mengajar di Turki, kita dapat semangat ummatik yang baru yang ada di Turki pada hari ini. Ya. Dan sekarang ini, ya, di Turki baru ada tak sampai 150 orang pelajar Malaysia dekat Turki. Tak sampai. Ya, tak sampai 150 orang di Turki daripada 56,000 pelajar antarabangsa. Daripada 56,000 pelajar antarabangsa di Turki pada hari ini, adalah 100 lebih, tak sampai 0.03% pelajar-pelajar Malaysia di Turki. Sebab pelajar-pelajar Malaysia di Turki yang baik-baik semua nak belajar dekat Amerika, dengan England, sedangkan guru-guru yang bagus-bagus ini dah berada dekat Turki sekarang ni. Ya, yang semangat Islam mereka untuk mengembalikan. Dan pada tahun ini kerajaan Turki telah memberikan beasiswa sampai peringkat PhD 5,000 orang untuk anak-anak muda dunia Islam. Diberi beasiswa sampai ke peringkat PhD. Nak belajar apa pun boleh. Syarat SPM dia kena 8A ke atas.
Kalau dapat beasiswa, yang tak dapat pun tak apa, tapi mak bapak sponsor berbaloi belajar di Turki pada waktu ini. Sebab semangat umatik mereka. Ya. Jadi kerana itulah tuan-tuan dan puan sekalian, Turki sedang berperanan. Dan kalau kita kaji, mengapa dinamakan Konstantinopel itu dikaitkan dengan pemimpin yang terbaik. Rupanya bangsa Turki ini dah memimpin dunia Islam selama 1000 tahun, tuan-tuan. Mengapa 1000 tahun? Kita ambil selepas kejatuhan Baghdad, tubuh Empire Seljuk. Empire Seljuk campur Osmaniyah, campur keduanya, menjangkau 1000 tahun bangsa ini memerintah dunia Islam. Bangsa yang kuat beragama, bangsa yang paling kuat ditindas di zaman Mustafa Kemal Atatürk, sehingga kan imam-imam muazzin tidak diizinkan untuk melaungkan azan dalam bahasa Arab selama lebih 15 tahun. Kemudian digantung dan mayatnya digantung di tiang-tiang masjid supaya jangan sekali-kali kamu berani melaungkan azan dalam bahasa Arab. Bangsa yang paling teruk ditindas bangkit tak sampai 100 tahun dan sekarang sedang menunjukkan contoh-contoh untuk bagaimana untuk memimpin dunia Islam. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan sekalian, bagi saya dengan perkembangan pertambahan umat Islam yang ramai di barat, ada yang menganggap sudah 20 juta umat Islam di barat pada hari ini. Jadi dia orang putih. Kita tengok sekarang berapa ramai ulama-ulama daripada barat yang kita datang bawa ke Kuala Lumpur. Ya, yang syarah bahasa Arabnya, bahasa Inggerisnya begitu ramai, yang terdiri daripada generasi ketiga. Ya, pelarian-pelarian politik yang lari ke sana. Orang India, orang Pakistan, orang Arab yang lari ke negara barat, generasi ketiganya sudah menguasai agama Islam, sedang menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada hari ini. Ya. Dan yang paling menariknya, kadar pertumbuhan penduduk masyarakat orang putih barat makin lama makin turun. Sudah sampai satu keluarga bersamaan dengan 1,4 orang anak. Ya. Tiap-tiap satu keluarga dia dapat tak sampai 2 anak. Ya, 1,4 orang anak. Maknanya kadar yang sangat membimbangkan. Ya. Sedangkan orang Islam tiap-tiap satu keluarga 4, 5 sampai 10 ada. Ya. Jadi kadar pertumbuhan dari segi population umat Islam tu makin cepat naik, sedangkan kadar pendudukan mereka di barat makin lama makin jatuh, dan ini sangat menakutkan mereka. Ya, ini sangat, dan ini juga memberi indikasi bahawa masa depan dunia ini di tangan orang Islam. Yakinlah tuan-tuan, cumanya cepat mana ianya akan menjadi satu realiti. Nombor satu, bergantung tentang kualiti kita, persiapan kita untuk menyelesaikan 3 masalah tadi. Pertama, kita kena jangan bergaduh lagi dah. Ya, perkara yang remeh-temeh, perkara yang usoli tak usoli ni kita jangan jadikan isu langsung. Ya, jangan jadi itu menyebabkan kita berpecah antara satu sama lain. Ya. Kemudian dalam soal Syiah, kena lihat dalam konteks sejarah mereka. Ya. Sejarah mereka yang selama ini tidak pernah menguntungkan Islam. Sejarahnya tidak pernah menguntungkan Islam. Ya. Jadi untuk itu kita lihat daripada perspektif itu. Dan saya tak berani mengatakan mereka ini kafir. Tetapi sejarah membuktikan bahawa sejarah mereka tidak pernah menguntungkan perkembangan Islam. Ya. Dan saya nampak masa depan kita sangat cerah. Ya. Cuma kita berdoalah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk melihat kemenangan Islam. Ya. Kita kena menanam benih-benih kita. Dan tiap-tiap anak-anak kita itu harus kita rancang. Sebagaimana hadis mengatakan tiap-tiap anak itu umpama kain putih, mak bapak dia lah mengkristian dan juga menyahudikan. Bagi saya sekarang ini, tiap-tiap anak kita itu jangan biarkan anak-anak itu menentukan masa depan mereka sendiri. Mak bapak kena campur, kena rancang untuk masa depan anak-anak mereka. Tak boleh nak biarkan mereka tentukan apa dia nak buat. Kita kena decide untuk kepentingan Islam. Ya. Jadi kalau benih ini dapat kita tanam, ini dalam wilayah kuasa kita, seandainya ini dapat kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Bagi saya kalau ambil 1924, 2014 dah 90 tahun
ya, dunia Islam ni tanpa khalifah. Kita ada 10 tahun lagi. Masuk 2015, ya, kita ada 10 tahun lagi. Dan tiap-tiap di penghujung satu abad Allah Ta'ala akan melahirkan para mujaddid abad baru. Kita harap dalam masa 10 tahun ini akan lahirlah para mujaddid. Islam itu akan kembali balik, insya-Allah, dalam masa 10 tahun yang akan datang. Ya, hadis itu tidak benar. Hadis itu sentiasa benar. Ya, pasti ianya akan berlaku. Maka mudah-mudahan masa depan di tangan kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.